Salam geng, racun kali ni macam korang nampak, kita ada smartphone terbaru dan juga flagship daripada Huawei yang saya sendiri pun dah lama juga tak review model ni. Disebabkan siri Mate ni kalau korang perasan agak lama juga menyepi dekat pasaran kita ni. Last time dia masuk 2020, lepas tu dia senyap kejap, sekarang 2022 dia dah pun muncul balik. Kalau korang ni memang fan model ni, siri Mate ni rasanya inilah peluang untuk korang try balik model ni. Sebab kali ni dia datang bukan biasa-biasa, memang lain macam, lagi ganas, kamera lagi power, lagi banyak teknologi neuron sumbat tau. Dengan semua features ni membuatkan Huawei Mate 50 Pro ni boleh katakan dapat respon yang agak menggalakkan tau dalam kalangan rakyat Malaysia. Terutamanya Mate 50 Pro Orange Vegan Leather version sold out pada hari pertama penjualan rasmi dekat pasaran Malaysia, memang gila tau. So this time pula Huawei bawa masuk yang Mate 50 Pro edisi kaca kulun yang baru. Dia ada warna macam korang nampak ni, Carbon Black Vegan Leather, memang nampak premium tau. Satu lagi, dia juga ada model silver. Tapi lah, satu benda yang saya kena bagi tahu korang, paling saya super excited nak try balik phone Huawei sebagai main device saya kan, segala aplikasi Google dah boleh guna dekat model ni tau. Even backup WhatsApp pun dah function. Yang ni memang real, saya dah try. Kejap lagi saya tunjuk dekat korang cara dia, ataupun mungkin korang dah tahu. So, kita tak nak sembang panjang geng. Kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Huawei Mate 50 Pro ni actually kalau korang nak tahu dia ada dua version tau. Dia ada version yang biasa dan ada version yang special sikit lah, dipanggil Kunlun Glass Edition. Untuk Kunlun Glass Edition ni ada 3 warna, silver, orange dan juga carbon black. Unit yang ada dekat tangan saya yang saya tengah pegang sekarang ni, Mate 50 Pro Carbon Black Kunlun Glass, which is version ni back panel dia tu daripada vegan leather tau. So feel sentuhan bila korang pegang tu memang terasa mewah, di combine pula dengan warna hitam premium, memang sangat-sangat menawan. Bila pakai material leather ni lah kan, kelebihan dia lagi tu, cap jari korang pun memang tak senang melekat dekat belakang. Overall saya boleh kata kalau design Huawei Mate 50 Pro ni dia masih kekalkan elemen yang ada dekat previous siri flagship Mate, macam curve depan belakang, modul kamera jenis bulat, frame daripada aluminium, dan of course dia juga support pengesahan IP68 kali air tapi dengan kedalaman yang dipertingkatkan sampai 6 meter. Tapi untuk model orange dan juga carbon black vegan leather sajalah yang dipertingkatkan sampai 6 meter tu. Salah satu feature special lah yang Huawei highlightkan dekat Mate 50 Pro kali ni terletak dekat bahagian dia punya display, dekat bahagian dia punya screen, teknologi screen. Yang mana Mate 50 Pro versi Kunlun Glass ni dilengkapi dengan kaca kunlun dengan teknologi 10 quadrillion level nanocrystal yang katanya dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi. Bahasa mudah dia senang lah, kaca kunlun ni ketahanan dia 10 kali ganda lagi tahan lasat dari kaca yang diguna pakai pada Mate 50 Pro version yang biasalah. Untuk info tambahan, Mate 50 Pro Kunlun Glass Edition ni juga adalah smartphone pertama di dunia yang dapat certification 5 bintang untuk glass drop resistant daripada organisasi SGS yang berpengkalan di Switzerland. Untuk spek screen tu boleh kata standard flagship level lah geng, bersaiz 6.74 inci, pakai panel OLED dengan screen jenis curve. Untuk resolution 2616x1212, support juga 120Hz dia punya refresh rate, 1440Hz PWM dimming ni untuk eye protection, dan juga support 10-bit color dan juga HDR10 Plus of course. So kalau kita translatekan lah dengan spek yang ditawarkan tu, kualiti skrin dia memang cantik, high resolution, smooth, terang, warna pun accurate, sangat selesa dipandang baik untuk multimedia usage, movie ataupun untuk korang gaming lah. Kalau previous Mate series dikuasakan dengan chip Kirin buatan Huawei sendiri, tapi this time berbeza sikit, yang mana model ni dibekalkan dengan chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan konfigurasi 8GB RAM dan juga 256GB ROM. Even chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang ada dekat model Mate 50 Pro ni custom 4G version lah, bukan 5G, tapi prestasi dia bila saya try tu masih sama power. Saya dah try buat untuk heavy gaming kan, tak harian, buat kerja semuanya memang sangat-sangat smooth. Phone pun tak panas sangat dan frame rate pun boleh kata sangat stabil untuk semua game heavy yang saya try itulah. Dalam banyak-banyak Mate series yang Huawei dah pun release lama ni, Mate 50 Pro ni lah satu-satunya model yang ada setakat ni dengan kapasiti bateri yang paling besar tau, 4700 mAh. Walaupun bateri dia besar, tapi katanya phone ni lagi ringan dari mana-mana siri Mate yang pernah diorang hasilkan lah. Paling saya tertarik ada satu teknologi ni yang dipanggil Super Energy Boosting, yang mana kalau bateri dah pun tinggal 1%, sistem dia akan masuk ke dalam low battery emergency mode tau. Once mode ni diaktifkan, phone korang dapat bertahan sehingga 2 jam dengan baki 1%. Korang bayangkan 1%, phone boleh survive sampai 2 jam. Kalau korang buat panggilan dalam keadaan 1% tu pula, dia boleh survive lebih kurang dalam 12 minit tau. Bagi saya teknologi ni memang agak powerful juga, memang sangat memudahkan kalau korang dalam keadaan yang darurat tu tau. Untuk sistem pengecasan pula kan,
korang dapat 66 buat supercharge yang mana masa diambil untuk full charge tu tak sampai dalam 40 minit lah, dan dia juga support 50 watt wireless charging. Sekarang kita akan beralih ke bahagian yang paling special lah dalam siri Mate ni, which is kamera. Setiap tahun macam korang tahu, Huawei akan bekalkan teknologi tercanggih lah untuk sistem kamera phone diorang ni. Lagi diorang akan fokus dekat Mate series. Untuk spesifikasi didatangkan dengan triple camera setup. Main camera 50MP, support OIS. Ada juga 13MP untuk ultra wide angle, 64MP telephoto pun support OIS juga. Untuk kamera hadapan, kamera selfie 13MP ultra wide angle camera dan juga support 3D depth sensing camera. Instead guna Leica, Huawei bangunkan sendirilah teknologi pengimajan diorang yang dipanggil X-Match, dan Mate 50 Pro ni katanya adalah phone pertama yang dilengkapi dengan X-Match imaging brand ni lah. Punyalah power kolaborasi ni sampaikan kamera Mate 50 Pro ni semasa video ni dirakam masih di tempat pertama dalam carta kamera terbaik by DxOMark. Antara teknologi baru yang special dan pertama di dunia ada dekat kamera Mate 50 Pro X Match ni dipanggil Ultra Aperture X Match Camera, yang mana saiz aperture dekat main kamera, main sensor dia tu boleh di-adjust secara fizikal sampai 10 tahap ataupun 10 level lah. Selain tu, dalam kamera aplikasi dia juga ada pilihan untuk korang guna virtual aperture ataupun physical aperture. Hasil ni memang seriously saya impress gila. Even masa saya tangkap tu dalam suasana berangin bergarak-garak subjek tu, tapi dia still dapat hasil secantik ni, sedetail ni tau. Oh ya, untuk X-Match ni juga dia sama macam brand imaging yang lain. Dia ada color preset dia tersendiri yang mana korang boleh aktifkan dalam mode setting tu lah. Dia ada original, ada vivid dan juga ada bright. Dengan bukan aperture yang besar plus kerjasama XD Fusion Pro Image Engine ni, hasil rakaman dia tu bagi saya memang powerful, terang, minimal noise. Korang boleh usah sendiri hasil ni macam mana. Next kita akan bercakap pasal sistem operasi, yang mana untuk model Mate 50 Pro ni, Mate 50 series ni adalah smartphone pertama lah yang pakai ataupun yang running EMUI 13 ni. So far UI dia bagi saya memang smooth je, senang korang nak guna, mudah untuk korang access. Of course juga banyak features kalau korang memang suka features banyak-banyak ni. Antara features baru yang korang patut try yang smart ni kan, dipanggil Super Storage. Once korang hit je button clear up dekat setting, akan muncul dua option baru. Sama ada korang nak clean duplicate file yang korang dah pun download secara tak sengaja tu, ataupun korang boleh compress app. Untuk compress app ni kan, sistem dia akan detect tau aplikasi yang korang jarang guna, dan sistem akan suggest untuk dikompreskan supaya dapat minimalkan ruangan storage tu up to 20GB tanpa korang perlu uninstall aplikasi tersebut. Next features ni dipanggil Super Hub. Bagi saya features ni pun memang sangat function untuk korang yang banyak guna smartphone untuk kerja. Multitasking korang pun akan lebih mudah. Korang just drag je gambar ke, teks ke, dokumen yang korang perlukan untuk disimpan sementara dekat Super Hub sebelum korang transfer dekat Notes ataupun WhatsApp ke, memang sangat-sangat mudah. The best part pasal Mate 50 Pro ni, selain features dia yang melimpah kan, chipset yang padu, lepas tu high teknologi pula, kamera pula powerful, korang dah boleh pakai Google. Yang ni salah satu reason yang terbesar yang saya super excited nak try balik Mate 50 Pro ni, nak jadikan main phone, nak jadikan daily driver phone. Memang boleh run. Lepas ni saya akan tunjuk korang step by step yang mana Huawei sendiri dah pun bagi solution ni tau. Selain tu kan, saya perasan jugalah app gallery yang ada dekat dalam phone ni makin hari makin improve. Banyak benda ataupun banyak aplikasi yang dah pun tersedia dekat dalam. Even banking app yang kita selalu guna pun dah ada dekat dalam ni. Yang paling best tu saya perasan juga untuk app gallery ni, dia ada ciri-ciri keselamatan tersendiri lah untuk detect kalau ada macam virus ke, ada fraud ke, ada macam suspicious app ke bila korang nak download aplikasi tu. So korang boleh download aplikasi tu dengan senang hati tanpa was-was, dengan selamat lah. Ok, so macam mana cara untuk korang pakai aplikasi Google dekat dalam Mate 50 Pro ni? Cara dia cukup mudah, sangat-sangat simple, yang mana korang hanya perlu download satu aplikasi saja, yang mana aplikasi tu pun memang dah ada dekat dalam app gallery. First kali of course korang kena masuk dulu dekat dalam App Store Huawei ni, dipanggil app gallery. Dekat bahagian search bar ni korang kena type ataupun korang kena search Lighthouse. Dekat situ korang akan nampak ada gambar Lighthouse. Dekat sini 187,000 orang dah pun install aplikasi ni lah. So bila korang dah install, korang tekan open, nanti dia akan terus masuk ke bahagian Lighthouse setting. Dekat Lighthouse setting ni, korang pergi dekat bahagian services ni, korang tekan add account dan korang terus masuk akaun Gmail korang yang mana ada tu lah. Kalau tak ada, korang just sign up dulu, nanti korang sign in balik. Dekat sini saya dah try, dia boleh multiple account tau sekarang, bukan hanya satu je, lebih pada satu. Setakat ni saya dah try 3 tu, memang tak ada masalah. Once korang dah selesai je letak korang Gmail account tu, korang pergi dekat bahagian search bar tadi ni, korang terus search Google pula, Google. Korang search sahaja. Dekat bahagian more ni korang tekan more ni, nanti akan keluar banyak gila aplikasi Google, lebih daripada 20 aplikasi ada.
Korang boleh pilih mana yang korang nak. So far saya dah try macam-macam aplikasi Google, memang sangat-sangat function dekat dalam Mate 50 Pro ni lah. So kalau korang nak pakai YouTube pun senang je, korang just search YouTube dekat sini, YOUTUB. Ok, korang akan nampak, korang just tekan open, dia terus terpasang dekat dalam korang punya Huawei Mate 50 Pro. Yang bagusnya tu, once korang masuk je ataupun korang install dia punya YouTube ni, aplikasi ataupun dia terus sign in kan Gmail yang korang dah pun pakai masa first step tadi tu tau. Memang sangat-sangat mudah lah dekat sini. By the way, korang jangan pelik ataupun risau tau kalau tiba-tiba kan korang cari aplikasi Lighthouse ni tak ada dekat dalam menu home screen korang. Sebab once korang install je, dia akan terus running dekat background lah. Konsep dia actually sama je lah macam kalau korang beli phone import set lah. Kalau ada di antara korang yang biasa beli phone import set dekat China, nak pakai dekat pasar Malaysia ni memang tak ada Play Store. So nak tak nak korang kena download secara manual aplikasi Google tu, dia punya installer, untuk dapatkan Google Services Framework dia tu lah. Untuk WhatsApp pun actually saya dah try, memang function. Backup yang saya backup dekat phone Android yang lain tu boleh pakai dekat Mate 50 Pro ni tanpa sebarang masalah. FYI, function dedicated Google Apps ni kan hanya support dekat device yang run software EMUI untuk version Malaysia sajalah. Actually satu lagi lah, Lighthouse ni kan boleh diguna pakai dekat device Huawei yang lain tapi yang terpilih sajalah. Korang boleh tengok device mana yang support dekat senarai screen sekarang. So, kalau before ni korang masih ragu-ragu nak try device Huawei disebabkan kekangan Google Apps tu, this time Huawei dah bagi solution. Walaupun tak 100% perfect, tapi at least dah banyak benda yang diorang improve lah. So far setakat saya guna ni kan, semua aplikasi Google yang penting yang saya sentiasa guna tu memang dah boleh run dengan seamlessly lah. Gaming pun perform, kamera pun power, design pun macam korang nampak masih premium dipandang. Anyway, kalau korang nak try version yang ada dekat tangan saya sekarang ni, harga dia 4899. Actually ada version yang lebih murah. Untuk lebih detail harga dan promosi tu boleh check dekat description di bawah. Macam biasa, kalau korang suka video ni jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.